Assalamualaikum, nama saya Nadia Fadilah binti Aziz. Nombor matrik saya J20A0531. Saya akan membentangkan pengenalan bagi esei kumpulan saya, iaitu Pandemik COVID-19 Perpaduan Rakyat. Menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua, wabak penyakit bermaksud kejadian diserang penyakit menular yang merembet dengan cepat di kalangan penduduk di sesuatu kawasan. Manakala menurut Kamus Dewan Pelajar edisi keempat pula, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas, sama ada hingga ke seluruh wilayah, benua ataupun dunia. Coronavirus atau lebih dikenali dengan COVID-19 merupakan sejenis penyakit yang boleh menyebabkan jangkitan seluruh pernafasan. Jangkitan ini juga boleh menyebabkan spektrum gejala daripada sesama biasa kepada radar paru-paru yang teruk. Pelbagai langkah pencegahan wabak ini antaranya dilarang bersalam-salaman antara satu sama lain, yang mana amanah ini merupakan amanah tradisi dalam masyarakat kita. Meskipun wabak ini memberikan kesan yang amat besar terutamanya kepada ekonomi negara, namun masih terdapat sudut positifnya, iaitu dengan mengekalkan nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Mengenai perbincangan konsep perpaduan, falsafah dan kamus-kamus dewan yang terdapat di negara ini mempunyai pelbagai konsep mereka tersendiri. Jadi penerangan secara umum, perpaduan membawa maksud sesebuah perhubungan sosial antara masyarakat. Kebiasaannya istilah ini digunakan dalam bidang sosiologi atau sains kemasyarakatan. Selain itu, asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat adalah berbeza. Sebagai contohnya, dalam masyarakat ringkas, konsep perpaduan ini berkemungkinan berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan menyayangi. Akan tetapi, bagi sesebuah masyarakat yang lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori atau konsep berkaitan faktor yang menyumbang kepada perpaduan sosial atau masyarakat. Seterusnya, menurut pendapat Ibn Khaldun, perpaduan membawa maksud perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesedaran, kumpulan dan kepaduan sosial. Beliau juga menyatakan secara efektif, keluarga yang memerintah kebiasaannya muncul dari pinggir empayar dan menggunakan kepaduan yang berada di kalangan masyarakat pinggiran untuk membawa perubahan kepada pimpinan. Seterusnya, menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sendian Berhad, konsep perpaduan atau solidariti sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Seterusnya, Kamus Dewan pada tahun 1994 menyatakan perpaduan sebagai penggabungan peleburan, persesuaian, kecocokan dan perihal berpadu, iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya. Perpaduan atau solidariti ini juga dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cintakan, banggakan tanah air. Selanjutnya, saya akan membentangkan nilai-nilai yang dapat diambil daripada pandemik COVID-19 perpaduan rakyat ini. Nilai yang pertama ialah memberi kerjasama yang baik. Hal ini dapat dilihat daripada rakyat Malaysia yang mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri, iaitu untuk mengikuti Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rakyat Malaysia juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan semasa berada di tempat awam dengan memakai mask dan hand sanitizer ataupun basuh tangan setiap kali ingin menyentuh sesuatu.
Nilai yang seterusnya ialah amanah dalam menjalankan tugas. Ini dapat dilihat daripada usaha Barisan Hadapan yang bertukus lumus menyelamatkan rakyat Malaysia yang terkena wabak ini. Mereka juga tidak mementingkan diri sendiri dan tidak mengabaikan tugas mereka di saat mereka diperlukan oleh negara. Barisan Hadapan ini juga sanggup mempertaruhkan nyawa dan keselamatan diri mereka sendiri semata-mata untuk berkhidmat kepada negara. Nilai ketegasan dalam memperjuangkan negara. Hal ini dapat dilihat daripada Barisan Hadapan yang terdiri daripada unit beruniform seperti polis, askar dan unit beruniform yang seangkatan dengannya telah membuat sekatan jalan raya dan juga rodaan di setiap kawasan daerah masing-masing bagi menangani jumlah kes rakyat Malaysia yang terkena wabak ini. Selain itu, mereka juga tidak mengambil kesempatan dan juga sebarang yang berunsur rasuah semasa menjalani tugas mereka. Maksudnya, nilai saling membantu antara satu sama lain. Rakyat Malaysia yang berada memberikan sumbangan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Semua golongan rakyat Malaysia juga turun padang bagi memberikan sumbangan kepada mangsa yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini. Rakyat Malaysia yang berkemahiran menjahit pula menjahit PPE dan juga mask bagi kegunaan Barisan Hadapan dan rakyat Malaysia. Nilai yang terakhir ialah mengeratkan lagi silaturahim. Dapat kita lihat di sini, ahli politik yang selama ini mempunyai perselisihan faham antara satu sama lain juga turut bersatu padu dalam menangani wabak COVID-19 ini demi Perpaduan di negara ini sukar dibentuk semasa dilanda pandemik COVID-19 ialah isu double standard. Kompaun yang dikenakan terhadap marhen tidak sama dengan kompaun yang dikenakan kepada golongan bangsawan. Sebagai contoh, mengingkari perintah kawalan pergerakan dan tidak memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam. Yang kedua ialah jurang kaya dan miskin semakin melebar. Ini kerana semasa negara ini dilanda pandemik, ekonomi di negara ini menguncuk menyebabkan golongan B40 menerima impak yang besar dan ada sesetengah daripada mereka dibuang kerja dan menyebabkan kehilangan punca pendapatan. Manakala golongan T20 pula tidak terlalu terkesan kerana mereka mempunyai perniagaan sendiri dan mereka hanya kehilangan pendapatan yang tipis. Sikap menuding jari salahkan satu sama lain juga menjadi punca perpaduan di negara ini sukar dibentuk. Lebih lagi semasa berlaku peningkatan kes COVID-19 terutamanya kepada negeri yang mewujudkan kluster terbaharu. Yang keempat ialah kemelut politik. Perebutan kuasa menyebabkan PRN di Sabah terpaksa diadakan menyebabkan peningkatan kes COVID-19 meningkat secara mendadak dan sekaligus telah menjadi gelombang ketiga. PKP bersasar terpaksa diadakan di kawasan yang berisi. Penyelesaian bagi mengukuhkan perpaduan kaum adalah yang pertama, semua pihak harus mematuhi undang-undang. Semasa penularan wabak COVID-19, kerajaan telah berkuat kuasa beberapa undang-undang bagi mengawal penyebaran wabak COVID-19. Rakyat harus sedar dan faham bahawa setiap orang memainkan peranan yang penting dalam menghentikan penularan wabak COVID-19 ini. Yang kedua, penularan wabak COVID-19 telah menjejaskan banyak pihak dari aspek ekonomi. Masalah ini menyebabkan perpaduan rakyat sukar dicapai secara tidak langsung kerana jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Semasa penularan wabak COVID-19 ini, banyak rakyat Malaysia telah kehilangan kerja dan semua pendapatan. Bagi menangani masalah ini, pihak kerajaan harus melancarkan satu skim yang membantu keluarga dan individu yang pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memperoleh
keperluan asas. Selain itu, kerajaan harus membantu mewujudkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Yang ketiga, penularan wabak COVID-19 ini telah menunjukkan atau mendedahkan bahawa paduan kaum antara rakyat Malaysia masih tidak kukuh. Segelintir rakyat Malaysia masih menunding jari antara satu sama lain semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kemudahan media sosial boleh menjadi platform yang berkesan untuk menyebarkan mesej yang menggambarkan watak rakyat Malaysia yang berulang kali dan bagaimana kita dapat bersatu walaupun terdapat kepelbagaian. Yang terakhir, ahli politik harus berganding bahu dan mengetepikan soal kedudukan dan kuasa untuk mengutamakan dan menyelesaikan masalah rakyat yang terjejas dalam penularan wabak COVID-19 ini. Kesimpulannya, wujudkan pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar kepada kita. Pandemik ini telah menyebabkan ribuan rakyat terpaksa mencari pekerjaan baru akibat dibuang kerja kerana negara mengalami kejatuhan ekonomi. Ditambah lagi dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, rakyat hilang punca untuk mencari rezeki bagi meneruskan kehidupan mereka. Akan tetapi, hal ini tidak mematahkan semangat rakyat untuk terus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan sepanjang tempoh pandemik. Kita harus bersyukur kerana bantuan dari segi wang dan bekalan harian yang diberi oleh kerajaan secara tidak langsung telah banyak membantu meringankan beban rakyat. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang bangsa. Maka kita juga harus bersyukur kerana wujudnya individu-individu yang sanggup turun padang demi membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 tanpa mengira bangsa dan agama. Dengan wujudnya pandemik COVID-19 juga, pasukan Barisan Hadapan mula lebih dihargai oleh rakyat kerana mereka telah banyak berkorban masa dan tenaga bagi menjamin keselamatan rakyat dari COVID-19. Hal ini meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Barisan Hadapan sekaligus membuatkan perpaduan rakyat lebih kukuh. Tidak boleh dinafikan bahawa pandemik COVID-19 juga telah memberi kesan buruk terhadap perpaduan rakyat seperti perubahan antara rakyat mahin dan bangsawan serta pemulut politik. Akan tetapi hal ini ditolak tepi kerana rakyat lebih mengutamakan perpaduan bagi memastikan pandemik COVID-19 ini hilang dari bumi Malaysia. Justru itu, jelaslah bahawa COVID-19 ini telah memupuk semangat perpaduan rakyat di negara ini.